يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المغفورين ولا تجعلنا من الأشقياء المغفورين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Aqidah Al-Tahawiyah, kitab yang membincangkan tentang akidah menurut manhaj salaf yang dikarang oleh Imam At-Tahawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi bid-darain amin. Baik, kita muka surat apa? Katanya wa annahu yaghdab wa yarda la ka'ahadin minal wara wa nuhibbu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nufarriqu fi hubbi ahadin minhum wa la natabarra'u min ahadin minhum wa nubghidu man yubghiduhum wa bighayri al-khayri yadhkuruhum ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat malu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat redha. Tetapi sifat malu dan sifat redha Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluk. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam At-Tahawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada kita antara akidah Ahlus-Sunnah wal Jamaah adalah kita berpegang bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala murka dan Allah Subhanahu wa ta'ala redha. Allah Ta'ala murka kepada sebahagian daripada hamba-Nya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala redha kepada sebahagian hamba-Nya. Kita ada juga perkataan murka yang kita guna sesama kita. Raja murka kepada rakyat, raja murka kepada sekian-sekian, sebagai contoh kan. Dan kita juga guna perkataan ibu bapa kita mesti kena kita kena buat baik kepada ibu bapa supaya ibu bapa kita redha kepada kita, supaya guru kita redha kepada kita. Kita guna perkataan murka, marah dan redha untuk diri kita. Baik, tapi kita kena ingat redha Allah dengan murka Allah ia tidak sama dengan redha manusia dan murka manusia. Asasnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut di dalam Al-Quran Al-Karim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada seumpama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi ketika ada persamaan di antara sifat Allah dengan sifat kita, ketika ada persamaan di antara perbuatan Allah dengan perbuatan kita, maka kita jangan tinggal asas, iaitu tidak sama di antara perbuatan Allah dengan perbuatan kita, dan tidak sama di antara sifat Allah dengan sifat kita. Kita marah, kita suka, kita murka, kita redha. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala redha, Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Tapi murka Allah dan redha Allah tidak sama dengan murka kita dan redha kita. Ini hak yang ingin disampaikan oleh Imam At-Tahawi. Allah Subhanahu wa ta'ala marah, murka, Allah Subhanahu wa ta'ala redha, tetapi murka dan redha Allah tidak sama dengan murka dan redha makhluk. Tidak sama. Allah Subhanahu wa ta'ala redha kepada hamba-Nya dengan maksud Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi ganjaran kepada hamba tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada hamba-Nya dengan maksud Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyeksa hamba tersebut. Baik,
Dan perkara yang paling kita kena takut, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah yang paling kita kena takut. Orang yang tidak mempunyai mata hati, sebut murka Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ambil berat, tidak ambil tahu. Orang yang tidak mempunyai mata hati berbeza dengan orang yang mempunyai mata hati. Orang yang mempunyai mata hati, orang yang ada sifat taqwa di dalam hati, orang yang mempunyai nur dalam hati dia, maka sebut murka Allah, ini adalah benda yang paling dia takut. Tidak ada benda yang paling kita takut melainkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada benda kita, bukan orang yang mulia, kalau sekiranya hamba Allah Subhanahu wa taala itu mendapat kemurkaan Allah. Tetapi hamba Allah taala yang mendapat keredaan Allah, walaupun dia tidak dikenali oleh manusia, tetapi sebenarnya dia telah mendapat kedudukan yang cukup tinggi. Baik, seterusnya Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala nak masuk dalam bab lain pula. Antara akidah yang mesti dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kami mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kata Imam At-Tahawi, kita kena kasih, kita kena sayang kepada sahabat Rasulullah. Siapakah yang dimaksud dengan sahabat Rasulullah? Jawapannya, sebenarnya dalam meletakkan definisi sahabat, siapakah yang dikatakan sahabat Rasulullah, ulama berbeza pandangan. Ada beberapa pandangan ulama dalam menetapkan definisi apakah itu sahabat Rasulullah. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan sahabat ini adalah orang yang pernah melihat Rasulullah. Macam-macam definisi. Cuma definisi yang lebih tepat, ataupun definisi yang lebih tepat adalah orang yang hidup, orang yang berjumpa dengan Rasulullah. Itu yang pertama, orang yang berjumpa dengan Rasulullah ketika hidup Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah, mati dalam keadaan beriman. Apabila cukup 4 perkara ni, maka dia dikirakan sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang tu hidup ataupun orang tu berjumpa dengan Rasulullah. Orang tu berjumpa dengan Rasulullah. Kalau orang tu tidak berjumpa dengan Rasulullah, walaupun dia hidup di zaman Rasulullah, walaupun dia beriman dengan Rasulullah, dia bukanlah sahabat. Di sana ada seorang yang mana dia hidup di zaman Rasulullah, dia beriman dengan Rasulullah, tetapi dia tidak berjumpa dengan Rasulullah, dan maka dia bukan sahabat. Ulama tidak meletakkan dia di kalangan sahabat. Siapa? Nama dia Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, dia bukanlah sahabat. Kerana dia, walaupun dia beriman kepada Rasulullah ketika Rasul masih lagi hidup, tetapi dia tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah. Menjaga orang tua dia, menjaga ibu dia, khidmat kepada ibu dia, menghalang untuk dia berjumpa dengan Rasulullah. Tetapi Rasul mengenali dia. Malaikat Jibril khabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dia. Orang yang hebat ni, Uwais Al-Qarni. Tapi adakah dia sahabat? Tidak. Sebab dia bukan sahabat kerana dia tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama mesti kena berjumpa dengan Rasulullah. Berjumpa pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Kalau orang berjumpa dengan Rasulullah setelah daripada Rasul wafat, maka ia bukanlah sahabat. Sebagai contoh, orang tu bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebahagian daripada hamba Allah, sebahagian daripada orang beriman, sebahagian daripada orang Islam, sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala bagi kemuliaan kepada dia dapat bermimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, sebenarnya dia adalah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana syaitan tidak dapat berupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis disebut dalam beberapa hadis, antaranya hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna asy-syaitana la yatamatsalu bi." Sesiapa yang melihat aku ketika tidur, maka sesungguhnya dia memang betul-betul melihat aku. Kerana Allah Taala tidak memberi izin kepada syaitan untuk berupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mimpi kita tidur, kita bermimpi. Sebenarnya dia terbahagi kepada 3 mimpi kita. Hak ni disebut oleh Rasulullah. Mimpi kita dia ada 3 jenis mimpi kita. Yang pertamanya adalah permainan tidur. Mimpi saat ini itu permainan tidur.
Baik, hak tu gangguan daripada syaitan, permainan tidur yang pertama. Yang keduanya adalah hak yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dipanggil mubasyirat, benda hak yang Allah Taala bagi kepada sebahagian daripada hamba-Nya. Yang ketiganya adalah benda hak yang orang tu mikir sebelum daripada nak tidur. Jadi ada benda masalah, duk mikir-mikir, tidur, bawa benda tu sampai masuk dalam tidur. Baik. Jadi ada sebahagian daripada mimpi adalah mimpi yang benar. Sebagai contoh, orang tu bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Adakah ketika dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, dia dikirakan sebagai sahabat? Jawapannya tidak. Kerana dia? Kerana dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah daripada Rasulullah wafat. Jadi mesti dia kena berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul masih lagi hidup. Okey, dua. Barulah dikatakan sahabat. Yang kedua. Yang ketiganya, mesti kena beriman pula dengan Rasulullah. Ada sebahagian daripada musyrikin Mekah berjumpa dengan Rasulullah. Abu Jahal berjumpa dengan Rasulullah, Abu Lahab berjumpa dengan Rasulullah. Bukan Abu Jahal, Abu Lahab, bukan Abu Lahab adalah pak saudara Rasulullah. Abu Lahab bukan setakat pak saudara, dalam masa yang sama pula dia menjadi besang kepada Rasulullah kerana dua anak dia, anak lelaki Abu Lahab, berkahwin dengan dua orang anak perempuan Rasulullah. Sampai tahap tu sayang dia kepada Rasulullah, hubungan dia dengan Rasulullah memang cukup kuat. Abu Lahab, anak dia dua orang berkahwin dengan dua orang anak perempuan Rasulullah. Yang pertamanya Ruqayyah, yang keduanya Ummu Kulthum. Tetapi lepas daripada tu dia suruh cerai belaka dua anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah dia sahabat? Tak, sebab dia tidak beriman dengan Rasulullah. Yang keempatnya, mesti mati dalam keadaan beriman. Di sana ada sebahagian daripada mereka yang beriman dengan Rasulullah ketika hidup Rasulullah, tetapi setelah daripada Rasul wafat, mereka murtad. Gambar mana? Masyarakat Arab murtad setelah daripada mereka Rasulullah wafat. Dan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar memerangi golongan murtad. Yang pada ketika hidup Rasulullah, mereka sebahagian mereka berjumpa dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, melihat sendiri Rasulullah, tapi murtad pula. Baik, mereka ini bukan sahabat. Sebab sahabat mesti mati dalam keadaan beriman. Baik, okey, jelas dah berkenaan dengan ataupun definisi ta'rif sahabat. Apakah yang dituntut kepada kita terhadap sahabat? Apa yang dituntut kepada kita terhadap sahabat adalah mesti kita kena kasih kepada sahabat. Sebab dia mesti kita kena kasih kepada sahabat kerana kita diperintah melakukan perkara itu. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Mung adalah sebaik-baik umat. Kuntum, mung ni siapa sebenarnya? Ketika Allah Taala turunkan Al-Quran kepada Rasul baca kepada siapa? Rasul baca kepada para sahabat. Kamu ni merujuk kepada sahabat. Allah Taala sendiri yang mengiktirafkan bahawa sebenarnya sahabat adalah orang yang baik. Orang yang baik perlu kita kena sayang, perlu kita kena kasih. Orang yang tidak kasih dan tidak sayang kepada orang baik, orang tu bermasalah sebenarnya. Sudah menjadi kebiasaan, kalau orang tidak baik kita tidak suka, orang yang baik kita suka. Apabila masyarakat kabur, orang ni orang baik, kita pakat suka belaka. Tu masyarakat kabur, ni bukan masyarakat kabur. Tuhan yang menciptakan masyarakat kabur bahawasanya sahabat adalah orang yang terbaik. Maka pastinya kita kena kasih. Satu. Yang keduanya, para sahabat ni sumbangan dia memang cukup besar. Sumbangan para sahabat memang cukup besar. Mereka lah yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebar agama Allah Subhanahu wa taala dengan bantuan daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdiri daripada dua golongan. Yang pertama adalah golongan Muhajirin, yang keduanya adalah golongan Ansar. Jadi sahabat ni sumbangan dia, punca daripada perjuangan dia sehingga Islam sampai kepada kita, sehingga Islam sampai kepada kita. Dia, lepas tu anak-anak murid dia, lepas tu anak-anak murid dia, generasi yang keberapa yang memasukkan, mendatangkan Islam kepada kita sehingga kita masuk kepada agama Islam. Anda kata sahabat pakat tidur belaka, pakat dakwah kerja belaka, tak cara bak dakwah ni, tak ada cara bak perjuangan, tidak berjihad fi sabilillah, maka tidak akan sampai Islam kepada kita. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita tengok sumbangan para sahabat kepada kita memang cukup besar, maka menjadi kewajipan kepada kita kasih kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah
kata Imam At-Tahawi, kita mesti kena mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tahawi menyebut benda ni adalah supaya kita berbeza dengan Syiah. Syiah dia tidak kasih kepada para sahabat melainkan sahabat yang tertentu sahaja. Contoh sahabat Sayyidina Ali, contoh Fatimah, contohnya Hasan, Husain, maksudnya keluarga Rasulullah je. Manakala sahabat-sahabat yang lain dia benci. Abu Bakar antara sahabat yang paling dibenci oleh puak Syiah. Umar antara sahabat yang paling dibenci. Uthman antara sahabat yang paling dibenci oleh puak Syiah. Maka Syiah ni dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Jadi ketika Syiah ada pegangan yang khusus yang ada pada dia, yang mana pegangan itu mengeluarkan dia daripada landasan yang betul, maka kita tidak boleh mengikut ataupun kita kena berbeza dengan Syiah. Sebab itulah kata Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, bahawasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah mesti kena mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan, cuba kita tengok hebat kita ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sahabat ni kita kena tahu, sahabat ni bukanlah nabi, sahabat bukanlah rasul. Nabi dan rasul dia maksum, dia diterpelihara daripada melakukan kesilapan dan kesalahan. Tidak ada orang yang dipelihara daripada melakukan kesilapan dan kesalahan melainkan para nabi. Para nabi bebas daripada sebarang kesilapan dan kesalahan. Nah, manakala sahabat ni adalah manusia biasa, walaupun dia adalah golongan yang Allah Ta'ala pilih, tetapi dia adalah manusia biasa. Para sahabat juga tidak terlepas daripada melakukan kesilapan. Para sahabat tidak terlepas daripada melakukan kesalahan. Ada sebahagian daripada sahabat berzina, tapi bukan sahabat besar. Kejut ambil royak gini kejut ke tak? Tak kejut kan? Kalau orang belajar tak kejut. Di zaman Rasulullah dua orang Rasulullah jatuh hukuman rejam sampai mati. Yang pertamanya nama dia Ma'iz, sahabat ke tak? Sahabat. Yang keduanya adalah perempuan daripada puak Ghamidiyah. Baik, tapi mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perbuatan mereka itu menjadi pengajaran kepada kita. Di sana ada hukum yang kita dapat tahu daripada benda yang berlaku kepada mereka. Okey, boleh faham kan? Jadi ada sebahagian daripada sahabat melakukan dosa besar. Tapi ni sahabat kecil-kecil lah, bukan sahabat besar. Sahabat besar dah lah. Ni sahabat kecil. Contoh Ma'iz, sahabat Rasulullah. Begitu juga perempuan, seorang perempuan ketika jatuh hukuman rejam, tiba-tiba percik darah kepada Khalid bin Walid. Tak silap ingat, lebih kurang gitulah. Khalid bin Walid maki dia, siapa berita kepada Rasulullah. Rasulullah marah kepada Khalid bin Walid. Rasulullah khabar kepada Khalid bin Walid, dia bertaubat dengan taubat andai kata seorang saat itu merampas hati orang sekalipun, Allah Subhanahu Wa Taala akan terima taubat dia. Dia bertaubat dengan taubat andai kata orang tu melakukan kesalahan yang besar, iaitu makan harta orang secara batil, sekalipun kalau dia bertaubat dengan taubat seperti perempuan ini, Allah Ta'ala akan ampun dosa dia. Tengok siapa? Perempuan daripada puak Ghamidiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawasanya dia adalah orang yang mulia. Baik, jadi maksudnya sahabat ni bukanlah seperti nabi dan rasul yang bebas daripada melakukan kesilapan dan kesalahan. Sahabat juga melakukan kesilapan, sahabat juga melakukan kesalahan, tapi orang yang tidak sahabat lebih teruk lagi kesalahan orang yang tak sahabat. Cuma kita nak kata di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada berlaku peperangan. Di kalangan sahabat Rasul ada berlaku peperangan. Dua peperangan yang besar berlaku di antara sahabat. Yang pertamanya dinamakan sebagai peperangan Jamal. Yang keduanya dinamakan sebagai peperangan Siffin. Peperangan Jamal, tentera yang dipimpin oleh Sayyidina Ali bersama dengan sebahagian besar daripada sahabat. Sebelah lagi adalah tentera yang dipimpin oleh Aisyah, bersama dia Zubair bin Awam dan beberapa orang sahabat-sahabat yang lain. Baik, dan perang ni mesti kena ada salah seorang hak yang betul, ada salah seorang hak yang salah. Cuma ulama Ahlussunnah wal Jamaah ketika berhadapan dengan cerita tersebut, ulama Ahlussunnah wal Jamaah kata lagu mana? Tentera yang dipimpin oleh Sayyidina Ali betul, hak ni juga betul. Tengok, kata gitu, betul lah ke? Sebab kedua-duanya berperang melalui hasil daripada ijtihad masing-masing. Sama juga pemimpin tentera yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan
dalam peperangan Siffin dengan tentera yang dipimpin oleh Sayyidina Ali. Perang, ramai sahabat yang meninggal, yang mati gugur syahid dalam peperangan Siffin. Antaranya adalah Ammar bin Yasir. Tapi ulama-ulama Ahlussunnah kata lagu mana? Baik, memang betul yang dalam masalah ni adalah Muawiyah tersilap. Yang benarnya adalah Sayyidina Ali. Tapi kesilapan Muawiyah adalah melalui ijtihad. Apabila melalui ijtihad, dia tidak berdosa. Kerana di sana ada hadis kata Nabi SAW, idza ijtahadal hakim, apabila hakim dia berijtihad fa asab, lalu betul apa yang dia berijtihad, maka dia dapat 2 ganjaran pahala. Tapi apabila dia berijtihad tiba-tiba salah, maka dia dapat 1 ganjaran pahala. Dia tidak dapat dosa kerana dia buat melalui ijtihad. Hak yang salahnya apabila buat melalui hawa nafsu. Jadi kita buat ni adalah berpandukan kepada Quran dan hadis. Kita perhati betul dah, dan kita mempunyai autoriti, kita mempunyai kemampuan untuk memahami Quran dan hadis. Itu silap. Kita ahli, orang yang berkelayakan untuk mengkaji Al-Quran dan hadis. Tapi manusia terdedah kepada kesilapan. Okey, kesilapan daripada orang yang mempunyai autoriti dan orang yang mempunyai keahlian, dia tidaklah dikirakan dosa. Nah, itu kita kena faham sampai ke tahap tu. Jadi perbalahan yang berlaku di kalangan sahabat, baik, tidak berdosa. Cuma hak yang betul dapat 2 pahala. Begitu sampai sengkaan baik yang dididik oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak melampau batas dalam mencintai seorang pun daripada mereka. Walaupun kita mencintai para sahabat, tapi dalam kita mencintai kita tidak melampau batas. Syiah dia mencintai Sayyidina Ali, tapi dia melampau dalam mencintai Sayyidina Ali. Syiah dia mencintai sebahagian daripada sahabat Rasulullah, tapi dia melampau dalam mencintai. Kita tidak melampau. Kita tidak mengangkat mereka itu seperti Nabi. Kita tidak mengangkat mereka itu seperti Rasul. Dan kita tidak menyabitkan kepada mereka itu benda yang mereka itu tidak lakukan. Jadi kerana mencintai sangat para sahabat Rasulullah, sehingga mereka rekakan cerita yang tidak ada pada mereka, itu adalah salah. Baik. Jadi benda menyatakan bahawasanya sahabat pernah datang ke Malaysia dan seumpamanya, hak tu mengarut sebenarnya. Hak tu mengarut. Hak tu dia tidak betul. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak melampaui batas dalam mencintai seorang pun daripada mereka. Dia semua benda, tak kira lah. Semua benda kalau melampau bermasalah. Semua benda kalau melampau bermasalah. Semua benda kalau melampau masalah. Kita tidak boleh melampau dalam apa jua perkara sekalipun. Jangan sekali-kali kita melampau. Kami membenci sesiapa yang membenci mereka. Siapa yang tidak suka kepada sahabat, kita benci. Kerana itu adalah perintah daripada agama. Kita benci kepada Syiah kerana mereka membenci sahabat adalah perintah daripada agama. Bukan saja-saja kita benci, bukan. Anak orang dia hidup dah senang benci kat orang. Benci kat orang hidup dah senang. Buat benda benci kat orang, tak ada kerja lain nak benci kat orang. Tetapi oleh kerana ia adalah perintah daripada agama, kita benci. Kita tidak suka kepada Syiah kerana mereka itu membenci kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan kami membenci orang-orang yang menyebut para sahabat dengan hal-hal yang tidak baik. Ada orang sebut sahabat benda yang tidak baik, kita tidak suka. Kita pada hari ni, ibu bapa kita, kalau orang cakap benda tak baik, Allah tak boleh kita. Mai kalau darah-darah muda bergocah tak setarang. Kalau darah-darah muda dan tua-tua darah, nak gocah-gocah malu ke cucu kadang-kadang kan. Tapi kalau mai orang kata ke ayah kita, kata ke mak kita, hai tak boleh mai, panah linga rasa. Baik. Bukan kita nak suruh gocah, bukan. Kita nak buat contoh sahaja. Tapi kalulah ibu bapa kita marah orang kata, maka pasti para sahabat lebih marah, kita marah lagi kerana para sahabat yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebut agama Allah. Kita akan marah. Kita tidak akan berdiam diri. Kalau orang maki sahabat, orang kata kepada sahabat, orang kata kepada Abu Hurairah, orang kata kepada sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kita naklah saja Allah Rabbi. Kita tidak akan berbiar, kita tidak akan berdiam diri, kita tidak akan lok sajalah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ke orang marah kepada sahabat? Apa tak ada? Ada. Ada orang marah, kadang marah dengan perkataan. Syiah ni dia ada hari dia.
Hari dia, Syiah ada hari dia yang mana dia puak-puak dia ni kumpul gambar-gambar duduk laknat kepada Umar, duduk laknat kepada Sayyidina Umar. Dan benda ni bukan ambil cerita dongeng-dongeng tau. Kita dengar sendiri, tapi kita bukan kita tengok lah, kita dengar dalam YouTube ada rakaman. Baik, hamba pernah hari tu sekali ni ceritalah, cerita kita memang dak wahi ke Syiah lama dah kan. Lepas tu hamba itu lama dah cerita ni berapa belah tahun dah. Hamba pergi Madinah masa tu, hamba pergi Madinah, hamba duduk di hotel tu. Kebetulan hotel tu dimiliki oleh puak Syiah barangkali. Jadi hamba duduk tunggu lift ke, duduk tunggu kawan-kawan mari. Lepas tu kebetulan tuang dia ataupun orang yang kerja situ, tapi orang macam ke pemilik hotel ataupun orang yang ada share jugalah, dia pun duduk tepi hamba, orang Arab. Dia pun cakap, dia pun tanya hamba, ma ra'yukum fi Syiah, ma ra'yukum fi Syiah, pandanganmu tentang Syiah dia. Hamba wayak dia ke Syiah garuk. Lepas tu dia pun tanya pula hamba, mu kata garuk tu ambil mana? Mu dengar daripada siapa? Mungkin mu tengok diri ke ataupun dengar daripada orang? Setok kita situ se. Setok. Sungguh aku dengar daripada orang, aku dah tengok diri pun sebelum ni. Dengar daripada orang. Dia kata gini, sebelum daripada mu kata kerana mungkin tengok diri. Okey, tak apalah, tu cara dakwah dia kan. Cuma apa lepas daripada tu, benda-benda yang orang duk kata tentang Syiah memang kita kaji dululah. Memang kita kaji, kita maksudnya tidak mudah-mudah lah. Jadi selama mana kita duk tengok diri, kita duk kata lah. Jadi hak yang duduk laknat ni memang kita tengok diri. Tengok dalam YouTube lah, dia ada hari-hari dia. Rakaman kadang-kadang live pun sekali ada lah. Lepas tu yang keduanya, masa duduk di Syria tu, dia ada perkuburan di Syria dipanggil perkuburan Bab Musalla, Maqbarah Bab Musalla. Bab Musalla ni nama tempat. Di situ perkuburan hak yang memang banyaklah, perkuburan lama kat situ. Dan di situ ada perkuburan dikatakan sebahagian daripada sahabat Rasulullah dimakamkan di situ. Antaranya adalah Bilal bin Rabah, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan ada lagi beberapa orang sahabat Rasulullah dimakamkan di situ. Dan di situ di tempat perkuburan Bab Musalla ni, kalau orang biasa pergi sana, di situ kubur ulama-ulama besar saja. Dan sebahagian daripada orang yang dikebumikan di situ adalah sahabat Rasulullah. Ada sahabat Rasulullah dikatakan kubur dia Muawiyah bin Abi Sufyan, yang puak Syiah cukup marah, terpaksa kena buat bangunan bangunan tak besi pula. Tu hamba tengok diri tu. Sebab di Bab Musalla ni dia ada juga kubur syuhada Karbala. Ada kubur syuhada Karbala, lepas tu kubur Ahlul Bait. Jadi puak-puak Syiah daripada Irang tu mari dengan bah tiap-tiap minggu mari. Lepas tu kita duduk situ. Kita duduk situ, asrama kita situ, tengok semua tiap-tiap hari. Tengok puak dia buat haji situ. Baik, kita tengok sendiri. Lepas tu kita ala balik tu kita tengok juga makam sahabat. Tengok makam sahabat, kayu ada, batu adanya pekok. Okey, benda tu menunjukkan bahawa dia benci bukan setakat dengan perkataan, bahkan dengan perbuatan dia benci. Maka apabila mereka itu benci kepada sahabat, maka dituntut kepada kita benci kepada orang yang membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami tidak menyebut mereka kecuali dengan kebaikan. Mencintai mereka para sahabat adalah sebahagian daripada agama, iman dan ihsan. Sedangkan membenci mereka adalah kekafiran, kemunafikan dan melampaui batas. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu untuk kitab Aqidah At-Tahawiyah. InsyaAllah kita baca kitab yang kedua pula. Kita mengharapkan ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi manfaat dan keberkatan kepada kita di atas pengajian kita daripada kitab Aqidah At-Tahawiyah. Wallahu a'lam. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca kitab yang kedua, iaitu kitab Bustanul Arifin karangan Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita muka surat Bab Sidik tau. Bab Sidik tau. Muka surat apa situ?
67. Belakang tu dah. Baik. Okey, kita masuk dalam bab baru iaitu bab sidiq. Sidiq ni makna dia adalah benar. Tu makna sidiq. Dah jumpa lagi. Mana bab sidiq? Baik. Jadi bab yang ke ataupun kita sambung bab sidiq, bab as-sidq. Adapun as-sidq ataupun benar itu, maka firman Allah Taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Maksudnya surah At-Taubah ayat 119. Maksudnya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu akan Allah dan jadilah kamu bersama-sama dengan orang yang benar. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebagai orang yang beriman supaya bertakwa kepada Allah, dan hendaklah kita bersama dengan orang-orang yang benar. Mesti kita kena bersama dengan orang-orang yang benar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada ni kita ada dah cerita sedikit berkait dengan sidiq, berkait dengan benar. Benar ni dia ada beberapa martabat. Yang pertamanya benar pada perkataan. Yang keduanya benar pada perbuatan. Yang ketiganya benar pada i'tiqad. Okey, itu secara ringkas berkenaan dengan benar. Benar adalah sifat para nabi, sifat para rasul. Kita belajar di dalam Al-Quranul, kita belajar dalam kitab Aqidah, antara sifat yang wajib bagi Rasul adalah sidiq. Rasul tidak berdusta sama sekali. Baik. Dan di dalam Al-Quranul Karim ada beberapa ayat yang mana kalau kita perhatikan ayat tersebut, maka kita dapati bahawasanya orang hak yang benar adalah orang hak yang mempunyai kedudukan yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawasanya antara orang hak yang Allah Taala bagi nikmat adalah minan nabiyyina was-siddiqin. Orang hak yang Allah Taala bagi nikmat adalah di kalangan nabi dan di kalangan orang-orang hak yang siddiq. Dalam ayat ni Allah Taala suruh kita saat ni tu bersama dengan orang-orang benar. Kita kena bersama dengan orang benar. Sebab itulah kita dalam kita hidup ni, dia penting kita memilih kawan. Kita pilih kawan tu benda penting. Jadi kalau kita nak jadi baik, mesti kita kena kawan dengan orang baik. Kita kalau kita nak ada sifat sidiq dalam diri kita, mesti kena kawan dengan orang yang ada sifat sidiq. Kalau kita nak kuat ibadat, mesti kena kawan dengan orang kuat ibadat. Kita nak duduk dalam majlis ilmu, nak jadi kaki majlis ilmu, mesti kita kena kawan dengan kaki majlis ilmu. Kalau kita nak jaga sembahyang berjemaah di masjid, kita kena kawan dengan kaki sembahyang berjemaah di masjid. Begitu kaedah dia. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang dia di atas tingkah laku dan agama perangai teman rapat dia. Maka hendaklah seseorang itu memandang siapakah yang menjadi teman rapat. Dia berteman ni benda yang penting. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita bersama dengan orang yang benar, kerana apabila kita bersama dengan orang benar saat itu, maka berjangkit sifat hak yang baik ada pada dia kena pada kita, berjangkit. Pepatah Arab menyebut as-sahib sahib, as-sahib sahib, dia kata. Maksud dia as-sahib sahib, teman rapat ni dia akan mengheret kita. Teman rapat dia akan mengheret kita. Kadang-kadang teman rapat mengheret kita kepada benda yang tidak baik. Kadang-kadang teman rapat ni dia akan mengheret kita kepada benda yang, kepada perkara yang baik. Kadang-kadang budak ni comel molek perangai dia molek apa semua sekali, tapi warna ke belakang ni jadi teruk. Cek-cek lah, silap pilih kawan tak setara. Hak ni dulu nano kakak ni dulu wallah memang nano sungguh kakak ni dulu. Tak lulu. Tapi dia ni baik sungguh. Cek-cek tengok, oh dia pandai pilih kawan. Tengok. Dah kita tanya mudah sekali dah, mudah. Dalam ni ramai juga perokok kan, kita kata. Cuba kaji. Sebab benda kita jadi perokok lah ni. Ke tak ada orang isap rokok sini Soleh belaka. Ada kan orang isap rokok. Okey, cuba fikir.
benda aku isap rokok dulu. Rupanya aku kawang dulu. Kawang ramai-ramai ni curi rokok ayah. Pakat ramai 2-3 orang. Tengok orang ni isap rokok. Akhirnya lekat sampai ke sekarang isap rokok. Sebab kawang. Tengok, kawang ni memang banyak mempengaruhi perangai kita. Sebab itulah untuk kita jadi baik, kita kena pilih kawang yang baik. Kata pepatah Arab sebagaimana yang kita sebut, as-sahib sahib. Teman rapat kita ni, dia akan mengheret kita. Dia mengheret kepada benda yang baik, kadang-kadang dia mengheret kepada benda yang tidak baik. Pepatah Arab menyebut, dalam syair Arab dia katakan, la tas'al 'anil mar'i wasal 'an qarini. Mu jangan tanya tentang seorang, tapi mu tanya siapa kau kawang dia. Kalau kita nak tahu siapa orang ni, bagaimana perangai dia, kita tengok dia kawang dengan siapa. Dia kawang dengan siapa? Kalau siang malang duk kawan dia orang ngisap, kalau dia kata duk ngisap tu pelawak, melainkan di SB. Dia jadi gitu. Kalau sekiranya dia kawan dia orang ngisap siang malang, mengisap, aku tak ngisap tapi kawan dengan orang ngisap siang malang, pelawak duk ngisap. Sebab dia tidak akan boleh kawan kalau sekiranya perangai duk sama. Begitu juga sebaliknya. Jadi Allah Ta'ala suruh kepada kita supaya kita bersama dengan orang yang benar, supaya benar, sifat benar yang ada pada orang benar saat itu berjangkit pada kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu itu Imam Nawawi rahimahullah taala menyebut beberapa perkataan yang pernah diungkapkan oleh ulama-ulama yang hebat sebelum daripada ni. Antaranya adalah berkata Imam Al-Qushairi. Imam Qushairi adalah seorang ulama tasawuf yang terkenal, yang hebat lah. Dan kitab dia, yang orang belajar kitab dia, nama kitab Al-Risalah Al-Qushairiyah. Cuma tempat kita orang nak belajar kitab Risalah Al-Qushairiyah, dia kitab tasawuf, kitab Al-Risalah Al-Qushairiyah. Dan hamba kitab Risalah Al-Qushairiyah hamba pernah belajar daripada 2 orang guru. Yang pertamanya Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya adalah Al-Muhaddith Syekh Muhammad Abu Huda Al-Yaqubi hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Baik, Imam Al-Qushairi di antara ulama hadis, ulama-ulama tasawuf yang terkenal. Dia kata mana Imam Al-Qushairi rahimahullah, benar itu ialah punca segala urusan, dengannya pula ia menjadi sempurna, dan padanya pula akan tersusung segala urusan. Dia kata asas kepada semua perkara adalah benar. Kita kalau pelawak jadi punah ranah habis, kalau pelawak jadi punah ranah habis. Kita tak cerita dah dalam bab agama, bab dunia pun kalau pelawak punah ranah. Dak perkara orang kalau suka pelawak. Baik, apatah lagi kalau dalam bab beragama. Apatah lagi kalau sekiranya benar ni melibatkan akhlak kita, melibatkan perjalanan kita untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Benar ni adalah punca segala urusan. Dengannya pula, dengan benar ni ia menjadi sempurna. Seorang hamba akan menjadi sempurna kehambaan dia apabila dia ada sifat benar. Benar ni lawan pelawak. Cuba kita tengok, kenapa kau golongan munafiqun duk patak neraka? Kerana pelawak. Golongan munafiqun dia pelawak, batin dia lain, zahir dia lain. Golongan munafiqun dia menyembunyikan kekufuran dan menzahirkan Islam, tu golongan munafiqun. Jadi dia tidak ada sifat benar. Benda yang dia ke zahir luar, dalam lain. Baik, sebab itulah Nabi SAW menyebut di antara ciri-ciri sifat orang munafiqun, yang pertamanya apabila dia cakap pelawak, apabila dia berjanji dia mungkiri, apabila dia diberi amanah dia khianat. Jadi hak yang sepatut dia buat gini dia buat lain, maka benda lagu ni dia tidak akan jadi sempurna. Hak yang sempurna apabila benda ni patut buat gini, hak tu baru sempurna. Sebab itulah kata Imam Al-Qushairi, dengannya, dengan benar ini pula ia menjadi sempurna, dan padanya di dalam benar ini akan tersusung segala urusan itu. Lebih-lebih lagi urusan untuk membaiki akhlak kita, untuk membaiki jiwa kita, untuk membaiki diri kita, membaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak benar di dalam membaiki hubungan dia dengan Allah, maka tidak akan betul benda hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya, dan padanya pula akan tersusung segala urusan itu. Dan beliau berkata lagi, beliau yakni Imam Al-Qushairi, sekurang-kurang benar itu ialah sama hal yang rahsia dan hal yang nampak.
Hal yang rahsia ni benda yang tersembunyi dan benda yang zahir. Sama. Jadi di luar bagaimana di luar, begitulah di dalam. Kadang-kadang kita tidak sama di antara luar dengan dalam. Nampak pada luar saat ni tu Allah khusyuknya sembahyang. Contoh kita buat contoh. Sebab ni bab akhlak kan, bab tasawuf kan, bab kita nak membaiki hubungan kita dengan Allah. Jadi tengok luar tu khusyuknya. Sebenarnya khusyuk luar tu comel, dituntut sebenarnya. Tetapi hati tak tahu pan mana. Hati tak tahu pan mana, hati ngata-rawa pusing tengah sembahyang. Jadi tidak sama batin dengan zahir. Hak tu sebenarnya tidak ada benar. Payah nak sampai kepada tahap tersebut. Tapi walaupun bagaimanapun, walaupun payah, mesti kita kena berusaha kepada perkara itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah pada jalan kami, mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, dia bermujahadah, maka Allah taala akan menunjuk kepada dia jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya berkata Sahal At-Tustari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, juga seorang ulama, dia kata lagu mana? Tidak akan mencium bau kebenaran seseorang yang menipu diri sendiri atau menipu orang lain. Baik, orang tu dia tidak akan mencium bau kebenaran. Bukan setakat tak ada benar, tak ada sidik, cium bau pun dah. Siapa yang golongan yang tidak akan mencium bau kebenaran ini? Seorang yang menipu diri sendiri ataupun menipu orang lain. Diri sendiri dia tipu, orang lain dia tipu. Kadang-kadang kita ni tipu diri sendiri. Ada juga orang tipu diri sendiri. Banyak orang tipu diri sendiri. Benda yang salah, dia kata boleh buat. Okey, itu tipu diri sendiri. Baik. Dan tipu orang lain. Orang yang benar, dia tidak akan tipu orang lain. Begitu juga dia tidak akan tipu diri dia sendiri. Orang yang tipu diri dia sendiri, orang yang tipu orang lain, dia tidak akan mencium bau kebenaran. Dan berkata Dhunnun Al-Misri rahimahullah, kebenaran itu pedang Allah, ia tidak diletakkan ke atas sesuatu kecuali dapat dipotongnya. Kebenaran itu adalah pedang Allah. Ini bahasa kiasan lah. Allah Ta'ala tidak meletakkan kebenaran di atas sesuatu, melainkan kebenaran akan memotongkan sesuatu. Baik, orang yang benar, dia akan bercakap benar. Okey, boleh faham? Orang yang benar, dia akan bercakap benar, sama ada untuk kawan, sama ada untuk lawang ataupun mahupun untuk kawan. Kadang-kadang kesalahan yang dilakukan oleh lawang, kita akan kata salah. Tetapi kesalahan yang sama dilakukan oleh kawan, kita berdiam diri. Okey, itu dipanggil benda tidak ada sifat benar. Sifat benar ni seperti pedang. Jadi benda yang boleh potong, dipotong. Letak di mana pun, kalau benda tu boleh dipotong, dia akan potong. Okey, itu maksud daripada perkataan Dhunnun Al-Misri. Ada sebahagian daripada orang kita, kesalahan yang dilakukan oleh kawan, okey, kita cakap, okey, betul dah, kalau kesalahan kita tegur. Tapi kesalahan yang sama dilakukan oleh kawan, kita senyap. Okey, itu salah sebenarnya. Sebagaimana kita sekarang ni, bukan kita tengok kepada kawan, kita tengok kepada lawang, bukan. Tapi kita tengok kepada kesalahan. Datang daripada mana kesalahan, kita tetap tegur. Sama ada keluar daripada kawan ataupun lawang. Begini orang yang sebenarnya, orang yang benar. Ini perlu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah Taala kabarkan dalam Quran. Allah Taala didik kita dalam Quran. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sekali-kali kebencian kamu kepada satu kaum sehingga kamu tidak bersikap adil. Hendaklah kamu bersikap adil. Walaupun kepada orang yang kamu benci, mungkin bersikap adil. Kalau sekiranya kebaikan dibuat oleh kawan, kita puji sebagai contoh, maka kita puji kerana kebaikan, bukan kita puji kerana kawan. Dan kalau sekiranya kebaikan tersebut dibuat oleh kawan kita, tetap kita puji. Sebab kita bukan puji kerana dia adalah lawang ataupun kawan, tapi kita puji kerana kebaikan itu sendiri. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya kebenaran itu adalah pedang Allah. Ia tidak diletakkan ke atas sesuatu kecuali dapat dipotongnya. Berkata Imam Al-Harith Al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala, orang yang benar ialah orang yang tidak peduli dengan runtuhnya harga dirinya pada pandangan makhluk, asal ia dapat membaikkan hatinya.
InsyaAllah kita sambung balik pada bulan-bulan akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membaiki kesilapan dan kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa-dosa yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Kita buka soalan sekejap kalau sekiranya ada. Orang Syiah. Baik. Jadi apakah hukum nikah dengan orang Syiah? Jadi orang Syiah, kita nak nikah dengan orang Syiah boleh ke tak? Tapi sebelum daripada nikah dengan Syiah, orang Malaysia, orang sunnah tu banyak lagi, nikah dengan orang sunnah dulu. Jadi apakah hukum nikah dengan orang Syiah? Kita nak nikah dengan seorang perempuan, dia ada syarat-syarat dia. Antara syarat-syarat dia, orang puang saat itu mesti orang Islam. Kalau orang kafir tak usah kita nikah. Melainkan kafir ahlul kitab. Melainkan kafir ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Baik. Itu pun ada syarat-syarat dia juga. Sekarang ni tengok. Syiah saat ni tu, dia adalah ahlul bid'ah. Adakah bid'ah dia sehingga keluar daripada agama Islam ataupun tidak? Kalau bid'ah yang dilakukan sehingga keluar daripada agama Islam, sebagai contoh mengatakan bahawasanya Quran masih lagi tidak lengkap, ada sebahagian Quran yang hanya ada kepada Ahlul Bait sahaja, sebagai contoh. Malaikat Jibril tersilap turun wahyu, sebagai contoh. Baik, hal tu adalah mengeluarkan dia daripada agama Islam. Kalau begitu kedudukannya, maka Syiah tersebut tidak boleh kita berkahwin. Kerana mana boleh kita berkahwin dengan orang bukan Islam? Tetapi kalau Syiah yang ringan, contoh kita kata Syiah Zaidiyah, dia ringan sikit Syiah tersebut, memang ada benda bid'ah pada dia, tapi masih lagi belum terkeluar daripada agama Islam, maka boleh kita berkahwin dengan dia. Cuma tempat kita ramai lagi orang puang Ahlus Sunnah. Jadi nikahlah dengan orang puang Ahlus Sunnah. Wallahu a'lam. Orang puang pakai stocking kan, tu tahu lah. Bentuk kaki tu dimaafkan. Baik. Orang puan pakai stocking tutup aurat. Okey, pakai stocking tutup aurat. Sekarang ni bentuk kaki tu dimaafkan ataupun tidak? Kita dalam bab menutup aurat ni dia ada dua. Yang pertamanya tutup aurat dalam sembahyang, yang keduanya tutup aurat pada pandangan mata. Tutup aurat dalam sembahyang hanya disyaratkan tutup warna kulit sahaja. Manakala bentuk tubuh tidak disyaratkan. Kalau kita sembahyang pakai seluar ketat, tepak tinggi nampak tinggi, tepak rendah nampak rendah, burung tu nampak, takut dia nampak belaka, cuma dok nampak warna kulit je, sebagai contoh, maka sah sembahyang kita. Tapi sembahyang dalam bilik, sembahyang seorang je, sembahyang masjid. Sebab sembahyang masjid melibatkan pandangan orang pula. Ni kita kata aurat dalam sembahyang sah, tapi perbuatan tu makruh, dok comel. Tetapi itu yang pertama. Yang keduanya aurat pada pandangan mata manusia. Aurat pada pandangan mata manusia, dia mesti kena tutup warna kulit, lepas tu selagi kena tutup bentuk tubuh. Kalau sekiranya tutup warna kulit saja, tidak tutup bentuk tubuh, masih lagi belum menepati, tapi lebih ringan daripada tak tutup dua-dua. Baik, okey, kita pergi kepada orang puang yang pakai stocking. Stocking dia saat ni tu membentuk kaki dia. Kaki termasuk dalam aurat menurut pandangan majoriti ulama. Kaki perempuan menurut pandangan majoriti ulama termasuk dalam aurat yang wajib ditutup. Baik, dia pakai stocking. Stocking nipis. Tak pakai dah kasut-kasut, dia pakai stocking saja. Baik. Kalau sekiranya stocking itu tutup warna kulit, okey, lepas dosa, lepas tu tutup juga bentuk tubuh, stocking tebal, maka lepas. Tapi kalau stocking nipis, maka waktu masih lagi belum menepati penutupan aurat yang dituntut oleh syarak. Cuma lebih ringan daripada tak tutup langsung. Okey, lebih ringan sikit daripada tak tutup langsung. Wallahu a'lam. Hukum kalau ada kedai, lepas tu kita jual murah daripada kedai. Okey, soalannya sekarang ni ada dua kedai. Ni kedai yang pertama, ni kedai yang kedua. Tiba-tiba kita jual murah daripada kedai ni, apakah hukum?
Okey, kita jual murah daripada kedai ni, apakah hukum? Baik, kita nak tahu hukum jual murah ni, kita kena faham apa maksud jual murah. Okey, kita buat contoh lain. Apabila kita buat contoh lain, kita faham ni kedai ni dia jual, kedai ni jual, tapi kedai ni hari tu dia bagi saja, dia tak jual, dia bagi saja, dia tak payah pakai mari ambil belaka. Apakah hukum bagi saja? Boleh tak bagi saja hukum? Boleh, tak ada masalah. Comel sebenarnya bagi saja. Kalau ada kedai hak nak bagi saja kapur ni kebuah, nak ambil atas. Comel bagi saja. Kan termasuk dalam kita bersedekah. Okey, jual murah ni maksud dia, sebahagian daripada harga saat itu dia sedekahkan. Nak sedekah belaka, okey, dah takut rugi, sedekah sikit. Okey, itu maksud dia jual murah. Maka hal tu tidak menjadi masalah sebenarnya. Hal tu tidak menjadi masalah. Hukum dia adalah dibolehkan. Wallahu a'lam. Nah, tapi bukanlah dengan qasad untuk memberi mudarat kepada orang ni. Tu atas niat lah. Aku nak jual murah ni sebab nak mapuh ni. Kat lagi mapuh ni, aku faham parak pula kat lagi. Tu tak boleh tu. Tu tak boleh. Kita kena jaga niat molek tu. Dah kita memang saja nak jual murah, nak batu. Dan main orang ayam mahal belaka, nak jual dalam 5 ya je sekilo. Ayam mahal, ngap bunyi kata Terengganu paling mahal kali ayam dalam Malaysia ni. Jadi orang lain jual mahal belaka, nak jual murah 5 ya nak jual. Tapi mungkin ada orang yang tak suka, tapi sebenarnya niat kita jual murah saat ni tu adalah sebahagian daripada harga dia kita niat sedekah. Tak ada masalah. Tapi tak ada orang nega lagu tu. Tak ada orang nega yang jual sampai ke rugi semua, tak ada. Sebab orang nega nak cari keuntungan. Tak ada orang nega lagu tu. Hukum dia tidak menjadi masalah, tapi bukanlah qasad untuk memudaratkan orang lain. Ada juga orang dia jual murah ni sebenarnya nak mapuh ni. Nak mapuh ni dulu. Kayak gini dah mapuh ni, jadi boleh pegang ke dia seorang. Pegang ke dia seorang, tak payah nak ikat harga banyak mana pun. Tu tidak dibolehkan. Tu hukum dia adalah haram. Wallahu a'lam. Segi. Hukum selawat 1000 kali, tapi tengah sama dengan kuliah. Okey, apakah hukum berselawat 1000 kali ketika sedang berkuliah? Ketika orang tengah berkuliah. Orang tengah berkuliah dia selawat gitu 1000 kali. Ataupun 2000 kali ke dia berselawat orang berkuliah. Baik. Dia apakah hukum? Yang pertama sekali, apabila kita duduk dalam majlis kuliah ni, kita kena tengok mana hak yang lebih utama di antara kita berselawat dengan kita dengar kuliah. Kita tidak nafikan baca Quran hak yang paling besar sekali sebab kalam Allah. Tapi ada tempat dak afdal baca Quran, nak masuk tandas ada afdal baca Quran. Dak, kita kena baca doa masuk tandas. Nak bersetubuh ada sunat baca Quran. Dak, kena baca doa bersetubuh. Okey, boleh faham kan? Maksudnya ada tempat walaupun pada secara umum Al-Quran hak yang paling afdal. Setiap benda hak yang keluar daripada mulut kita hak yang paling afdal sekali adalah Quran, ataupun benda hak yang keluar daripada mulut kita hak yang paling afdal adalah Quran sebab kalam Allah. Tapi ada tempat-tempat tertentu kena baca benda lain. Nak makan, okey, baca bismillah sebagai contoh, atau baca doa makan. Walaupun doa makan tidak sabit dah dengan hadis yang sahih atas pandangan sebahagian daripada ulama hadis, tapi boleh je kita nak baca, tak ada masalah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Baik, boleh. Cuma hak yang sabit daripada hadis yang sahih ada baca bismillah. Okey, kita kata baca bismillah sebelum daripada makan. Lepas daripada makan baca alhamdulillah sebagai contoh. Tapi kita nak baca Al-Quran situ, nak masuk tandas kita nak baca doa masuk tandas. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita baca surah dah baca surah Al-Baqarah, takut berok situ pula. Baca surah pendek-pendek qul huwallahu ahad. Memang babu baca qul huwallahu. Kan kita kata Al-Quran paling besar. Okey, kata-kata letak dak kena pada tempat. Letak dak kena pada tempat. Jadi nak berzikir ke, nak bertasbih ke, nak berselawat ke dalam majlis ilmu bukan salah, bukan berdosa sebab tidak ada larangan. Selama mana tidak mengganggu. Kalau ganggu, orang duk ceramah sini, you baca bagu depan ni Quran, jeng kering habis. Orang hok ceramah tak ada modal dah, tak ada biar hilang modal tu. Campur nak marah tak? Tebang-tebang marah lagu ni live pula, takut orang rakam sampai ke mati pula. Jadi biar ada tahan gitulah. Tu tak boleh lah mengganggu orang. Tu tidak dibolehkan mengganggu. Cuma kalau tidak mengganggu boleh je, tak ada masalah. Cuma letak dah kena pada tempat.
Tak kena pada tempat. Sepatutnya tempat ni kena buat lagu ni, kita buat sebaliknya. Wallahu a'lam. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.